Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kecil kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu-tamu jemputan, Mizmi. Seperti yang kita tahu, Santai Chill ni kita akan bawa caller-caller ataupun penonton tetamu-tamu yang cerita dia menarik untuk disiarkan dalam channel kita orang. Yes. Sebelum tu, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami pada malam ini. Dan suka untuk diingatkan kepada mereka lah, Hafiz. Ya. Silalah tekan butang like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Yes, dan kepada korang semua yang nak jadi sebahagian daripada family Santai Chill, korang boleh pergi ke channel Santai Chill tu. Dekat situ ada butang join dengan bayar RM5 sebulan. Bonus saja. So Azmi, hari ni kita ada satu caller, Azmi. Caller ni bagi aku dia baguslah untuk kita siarkan cerita ni untuk diambilkan pengalaman untuk penonton-penonton kita. Dan juga ianya hanyalah sebagai hiburan semata-mata. Betul. So, kita tak nak buang masa, kita perkenalkan siapa itu. Sila perkenalkan diri dulu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai kru Santai Chill dengan hostnya. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okey, nama saya kita panggil Is sajalah. Is. Okey. Okey, berasal lahir di Selangor, besar di Pahang, tapi menetap di Johor. Okey. So, Azmi, aku pun dah tak sabar dengar caller ni sebab si Syuk dah cakap caller kali ni baik. So, kita tak nak buang masa, teruskan cerita pertama Is. Alright. Okey, cerita pertama bermula pada tahun 88 lah. Maksudnya Is ni masih kecil lagi. Tahun 88 tu kami dipindahkan ke satu pulau ni lah sebab ayah bekerja, dia kena transfer. Jadi waktu kecil ni kita mudah bersih lah. Jadi banyak benda yang ingin rapat tau dalam dunia keliling saya lah. Sebab saya ni lahir anak yang last. Lepas tu duduk tak ada adik-beradik sebab adik-beradik duduk di sekolah asrama, jadi saya ikut family lah. Jadi saya boleh dikatakan ada hijab yang ke-6, hijab terbuka tu. Start daripada tahun 88 lah. Maknanya tu saya berumur lebih kurang dalam 5 tahun, 6 tahun saya dah mula nampak benda-benda, orang cakap makhluk Allah yang lain lah. Tak mengerikan sebab mungkin tak tahu rasa takut kot. Masa tu kita anggap dia macam, kita ingat dia macam manusia biasa lah. Gambaran-gambaran dia. Untuk pengalaman pertama yang saya cerita ni, di pulau ni memang kami diberi taklimat tentang pasal asal usul rahsia lah, kira pantang larang. Saya cakap pantang larang lah. Jangan buat tu, jangan buat ni. Sebab apa kami baru pindah. Jadi mungkin sebab ada pantangan yang dilanggar, agaknya saya ni dihantui oleh benda-benda ni. Jadi makin kuat benda ni dekat, tapi family tak tahu. Sebab saya tak pernah beritahu family. Cuma saya pernah cakap selalu yang ada kat saya ni mak ketawa. Apa dia? Mat ketawa? Mat ketawa. Saya panggil orang tu mak ketawa lah. Hamba Allah tu. Sebab dia selalu senyum.
Susuk rupa dia macam orang kita, cuma dia tinggi. Orangnya tinggi lampai. Lepas tu dia selalu jaga saya lah. Maknanya sebab saya tak ada orang yang menjaga selain pada family lah. Maknanya tak ada adik-beradik tau. Budak-budak nak main apa semua tak ada. So dia lah yang bermain dengan saya waktu saya kecil lah. Jadi hingga kekini hamba Allah tu ada. Dan saya pun dah pergilah berubat apa semua. Tak ada orang cakap yang saya ni pembawa saka kepada keluarga-keluarga. So saya tak tahu siapa hamba Allah ni lah. Tapi dia cakap, orang cakap benda baik, kita layan yang baik lah. Tak payah nak buat apa-apa, biarkan saja. Jadi mata saya ni, telinga saya ni, pada umur saya sampai sebelum akhir balik adalah nampak dengan jelas apa yang berlaku di hadapan mata saya ni. Maknanya antara dua alam ni memang amat jelas. Jadi saya start pada tahun 88 pindah ke pulau ni. Saya dah mula terima orang cakap penampakan-penampakan ni lah. Tapi dia tak ada macam kola-kola lain yang gula-gula, kakak cantik. Yang itu semua selepas saya dah besar. Yang saya nampak pada kecil ni adalah macam satu perkampungan lah. Perkampungan yang orang berkongsi rumah. Maknanya saya tahu tuan rumah tu itu orang yang nyata, tapi pada yang masa yang sama juga kat rumah tu ada tuan rumah yang lain. Tapi saya tak rasa macam terkejut lah, sebab kita ingat kan dia duduk satu rumah. Jadi penampakan-penampakan ni kiranya dia buatkan saya tak rasa takut lah. Dia lepas tu banyak budak-budak macam kampung, sebab dia kampung kan. Macam biasa je lah. Jadi hidup saya masa tu kira fresh lah, berkawan dengan orang-orang yang saya rasa manusia lah kan. Tapi tak adalah pula yang macam orang cakap gangguan tidur ke apa, tak ada. Syukur Alhamdulillah tak adalah. Panjang saya berada dekat pulau tu selama 8 tahun, tak ada apa-apa gangguan. Cuma yang ada bila kita dah meningkat umur saya 7 tahun, kekerapan untuk terima penampakan golongan yang tidak baik. Maksudnya yang saya nampak masa saya kecil sampai umur saya 6-7 tahun ni, saya nampak benda yang baik tau. So bila dah meningkat ni, dia dah bercampur dengan benda-benda yang kurang baik lah. So pada umur saya 7 tahun, saya rasa 7 tahun sejak 1, saya bermalam. Masa tu family semua dekat luar. Diorang duduk dekat satu bangsal kat luar rumah, berbual-bual lah dengan orang kampung. Saya seorang-seorang dekat rumah. Masa tu dalam pukul 9 gitu, saya berteman dengan seekor kucing, duduk bertengok televisyen lah. Jadi kita dah tengok-tengok cerita apa semua. Tiba-tiba kucing saya ni bangun. Dia bangun pada dada saya. Dia tengok satu sudut corner yang tak ada apa-apa tau, cuma dinding papan je. Lepas tu duduk diam tengok je. Lepas tu saya pun diam je lah. Lepas tu pintu belakang saya tak ada pintu tu menghadap akan keluar ke pintu besar lah, maknanya ke beranda depan rumah lah. Tiba-tiba pintu tu terbuka. Tiba ada satu angin masuk. Angin tu masuk je, langsir-langsir dekat rumah tu macam kena tiup lah. Tapi selalunya angin tiup ni kita akan rasa macam nyaman kan. Ni dia rasa dingin tau. Dia macam halus, tapi dia tajam, sejuk dia tajam sampai kita punya rasa kat tangan kita ni rasa macam bulu bernaik gitu tau. Bernaik bulu roma. Lepas tu saya cakap, apa sebab sejuk sangat ni kan. Lepas tu saya pun tengoklah langsir tu bergerak-gerak macam perasan tak kalau kita pegang tangan, kita lalu kat lansir tu kan, lansir tu bergerak-gerak macam tangan lalu lah, tapi tak ada tangan tau. Saya nampak macam ada jaringan tangan tu lalu keliling, sebab dia bentuk L petak kan. Lansir tu tingkat tu bentuk L lah, maknanya ada 4 tingkat je belah kanan, 2 tingkat belah kiri. So dia jalan tu, dia pegang lansir tu. Kucing saya ni masih tak bergerak lagi tau. Dia asyik duduk berdiri je menghadap dinding yang sebelah langsir ni lah. Diam, dia tak berbunyi macam marah ke apa. Dia diam, dia tengok je. Mata dia terbeliak bulat je.
Lepas tu saya cakap, kenapa ni kan? Saya pun tolak-tolak lah dia supaya dia macam beralih ke apa ke kan. Dia tak. Kita tolak macam mana, kepala dia memang lock dekat satu tempat ni, ke atas bucu tingkap ni lah. So kalau kita tahu kan, rumah kampung dia ada satu tingkap ke atas, lubang angin yang orang panggil yang buka lock dekat atas tolak. Dia ada tingkap besar yang buka key kanannya. Lepas tu kat atas tu ada satu tingkap. Kalau kita tak nak buka tingkap besar tu, kita ada buka tingkap kecil tau. Jadi saya pun perhatikan lah, saya tengok apa benda lah kucing ni tengok. Sekejap lagi saya tengok, perhatikan angin, sementara nampak angin berjalan tu lah. Misalnya bentuk tangan tu bergerak, pegang langsir tu. Sekejap lagi dia sampai ke langsir yang terakhir tu, dia berhenti. Lepas tu saya pun diam, saya pun tengok juga apa benda yang nak ditunjukkan ni lah kan. Lepas tu saya tengok, dongak kepala ke atas. Sekali lagi saya nampak sepasang tapak tangan yang besar daripada manusia biasa lah, tengah pegang cermin tu. Sambil tangan dia macam kita ketuk meja tu kan. Ya gitu lah. Dia tak garik tau. Dia macam kita kalau budak-budak sekolah selalu main kiri kanan jari tu. Macam gini bunyi dia. Oh, okey faham. Dia ketuk. So saya tengok yang buatkan timbul tanda tanya, sebab tingkap tu tinggi. Takkan ada orang nak panjat ketuk benda tu kan. Kita terfikirlah. Lepas tu ibu jari dia, 2 ibu jari kita, maksudnya besarnya. Lepas tu jari tu dia macam dia tak ada kuku panjang, tak ada apa. Dia jari memang pendek macam biasalah, cuma dia gemuk. Jari-jari dia gemuk-gemuk. Lepas tu tangan dia lebar. Kalau orang cakap, kalau tepuk muka satu tangan tu boleh cukup lah muka kita ni. Dia pegang yang buatkan saya lagi seram kan, sebab tangan ni hanya pergelangan tangan je yang ada, duduk gantung kat situ. Maksudnya maknanya lengan tak ada lah? Ada lengan, tak ada apa. Benda tu kalau tengok ada cerita kata Adam Family kan, ada tangan hand tu kan, macam gitulah, tapi dia gemuk. Dia tekap cermin tu muat satu tangan dia, lagi satu tangan di cermin sebelah dia pegang. Lepas tu dia ketuk. Dia ketuk. Lepas tu saya dah tengok, saya dah terdiam lah. Saya tak boleh tergerak sebab kita terkejut. Sebab benda ni luar daripada mata saya yang selalu nampak. Selalu saya nampak orang yang macam bersih, orang yang pakai baju senonoh, berjubah apa semualah, lalu lalang apa, pergi salam apa semua. Ni adalah first time saya nampak tangan sahaja yang besar sambil hentak ketuk cermin tu. Lepas tu bila saya tengok, mata dah terkunci kat situ. Lepas tu dia berhenti tau. Dalam perasaan saya tu, dia berhenti tu maknanya dia tahu yang kita tengah tengok dia. Alamak. Lepas tu jari telunjuk dia kiri kanan ni, dia ketuk kat cermin tu, dia macam itu. Maknanya dia macam tahu, kau tengok aku gitu. Okey. Lepas tu saya dah tak boleh buat apa-apa. Kucing still lock dekat situ juga, tak gerak-gerak. Saya dengan tengah duduk mencangkung kat depan hall tu, memang sebab orang cakap apa, terkunci lah, tak boleh nak gerak, nak lari pun tak ni apa, tak tahu nak macam lock lah, memang tak boleh gerak apa-apa. Lepas tu dia dah ketuk-ketuk gitu. Lepas tu dia jalan. Maknanya dia jalan kat cermin atas tu, lubang angin tu ada lebih kurang 7 tingkap lah. Kat 7 tingkap tu dia jalan gini. Dia menghentak-hentak berirama gitu. Okay. Lepas tu sampai kat, saya ikutlah mata sebab kita gerak kepala je. Badan memang dah lock, dah tak boleh nak buat apa-apa. Nak jerit pun tak boleh, nak gerak pun tak boleh sebab kita dah terlampau takut sangat kan. Lepas tu dia dah sampai kat ujung last cermin tu, dia ketuk lagi sekali kuat. Lepas tu tingkap tu memang malam kita orang tutup lah kan. Lock tu terbuka, tu saya naik atas. Macam dia buka lock tu, dia buka daripada dalam luar, dia tarik tingkap tu berada. Lepas tu dia macam dia nak masuk. Lepas tu dia hilang. Maksudnya tangan tembus dalam cermin?
tangan tu dia dah masuk, dia macam-macam pun lah. Dia buka lock, yang kita punya lock atas tu dia macam selak gitu. Kan dia masukkan jari dia tarik, lepas tu tangan satu lagi dia buka cermin tu. Dia buka cermin tingkap tu lah. Dia buka dongang atas, lepas tu dia masuk. Lepas tu dia hilang. Okay, faham. Dia hilang aja. Lepas tu kucing baru berbunyi, lepas tu mencicit-cicit lari, saya baru boleh gerak badan, rebah ke tepi sebab kita cangkung terlampau lama sangat. Lepas tu dia rebah tu, pintu depan tu nak tutup je, saya lari, saya lompat keluar daripada pintu tu. Kita lompat lah sebab tak cukup kaki dah lari kan. Lepas tu turun tangga sikit sebab rumah kampung kan dia ada kolong kat bawah tu. Saya lompat lah 3-4 tangga, saya lompat tergolek, menangis-nangis lari panggil mak saya. Lepas tu mak saya cakap kenapa, lepas tu tengok muka pucat apa semua kan. Lepas tu arwah ayah pun cakap dah. Dia tengok mungkin saya dah terlampau takut sangat, so dia bagilah sikit air, baca sikit air bagi saya minum lah. Lepas tu saya senyap. Lepas tu mak saya cakap lah, kenapa kan. Lepas tu saya cakap lah, ada tangan duduk ketuk kat cermin kat atas tu. Lepas tu mak saya cakap, ni kau mamai ni terkejut tidur ni agaknya. Lepas tu mak saya tengok ayah saya tengok mak saya. Lepas tu saya rasa macam diorang adalah berinteraksi lah macam tu. Lepas tu ayah saya cakap dah tak ada benda dah. Dah duduk sini je lah, duduk sini, jangan balik rumah, nanti kita balik sama-sama. So start dari situlah bermulanya benda-benda yang golongan lagi satu tu yang saya dah mula rasa dah nampak. Okay. So permulaan ceritanya saya ni memang didamping lah kiranya macam saya boleh nampak lah orang-orang yang makhluk Allah yang lain. Tapi yang masa tu benda yang baik-baik. Maknanya orang kampung, nampak macam satu kampung lah, orang kampung pakai baju semuanya baju-baju lama, baju jubah, baju kurung, bertudung, tertib. Lepas tu start umur saya 7 tahun, baru saya nampak benda-benda yang orang cakap yang lain daripada tu. Okey, faham. Okey, kisah pertama Is berkenaan dengan tangan Mi. Dalam sejarah hidup aku, first time aku dengar cerita hantu tangan je. Tak tercapai di akal aku nak tangan fikir. tu pun aku dah takut. Belum muka lagi, aku rasa kalau muka bersepah dah dari ni. Tapi tangan dia tu kalau boleh bayangkan dekat dua ibu jari kita, tu lah besar. cantumkan. Lebarnya ibu jari kita tu adalah lebar jari-jari dia. Aku membayangkan ni tangan raksasa je. Okey, tangan dia memang tangan normal manusia ke ataupun macam haiwan ke apa ke? Tak, tangan dia ni macam tangan manusia. Tetapi dia semua gemuk-gemuk. Besar. Dia tak, dia macam kita kan besar lah. Dia tak macam jari kelingking kita dengan ibu jari kita kan besar dan kecil kan. Saiz normal lah. Dia sama saiz semua. Okey. Sama saiz. Maknanya kalau ibu jari dia tak pendek macam kita, dia sama dengan jari telunjuk. Jadi Is dapat tahu tak sekarang mungkin ada kisah-kisah sebelum ni kenapa tangan tu ada mesej tertentu ke kan? Okey, mungkin kemungkinan lah episod yang Is akan lalui starting lah. Sampai sekarang ni maknanya Is kita dah mula kalau kau ada satu hamba Allah ni bercerita lah, mungkin anda ni dah mula start kain tu dah mula ada banyak corak, akan dicanting lah kat situ. Mana masa mula tu kita putih, bersih. Mana apa yang Allah bagikan indera mata pandangan kita adalah benda yang baik-baik. Bila kita dah meningkat dewasa ni, orang cakap kita dah ada pengalaman yang akan datang ni kan, mencorakkan kehidupan kita. So mungkinlah episod tu ada yang kalau diceritakan, kalau ada episod yang akan datang ni, banyak lagi yang benda-benda yang tak baik ni yang berlaku lah, yang pernah alami lah. Okay, faham. So dia starting tu pengenalan yang pengenalan yang tak elok tu, starting saya adalah di tangan. Satu pasang tangan yang besar ni, gemuk, sama saiz, tengah main ketuk-ketuk kat cermin. Lepas tu dia tak lari masuk.
nak masuk. Lepas tu tingkap atas terbuka sampai ke pagi tau. Tingkap tu ayah pun tak tutup. Faham. Kita orang balik, kami semua balik ke rumah tu. Lepas tu saya tunjuk ayah tu, tingkap tu terbuka lah. Tapi ayah cakap tak apa, besok-besok je lah kita tutup. Kan nak keluar masuk senang. Ada sebab tu. Ada sebab agaknya. Okay. Jadi saya pun tak tidur dekat ruang tamu tu, terus tidur dekat bilik masing-masing. Selalunya kami ni sekeluarga, sebab kami 3 anak beranak je, memang ada tidur dekat hall lah kan. Lepas tu sejak pada tu kami dah tak tidur kat hall lagi dah. Okay, faham. Okay Is, nak tanya lagi. Masa tangan tu keluar semua tak ada bau atau bunyi lah, hanya sekadar tangan tu punya pergerakan, ketuk semua je lah. Dia bunyi ketuk dia datang dengan angin. Pintu depan saya memang kita buka lah. Kan? Saya bentang kotor, tengok televisyen. Okey. Dia datang angin yang kira kalau macam kena tu seram sejuk gitu. Betul. Macam menangkap sampai ke tulang gitu lah. Dingin tu. Tiba-tiba je tau. Apa sejuk. Lepas tu langsir dimain. Dia macam kita jalan kat gedung-gedung gatal tangan baju kan. Nampak kesan tangan ke tepi kain. Nampak kesan tangan, tapi tangan tu tak ada tau. Nampak kesan tangan tu pegang langsir berjalan sampailah langsir yang terakhir tu. Lepas tu tiba-tiba kucing tu macam still tengok lagi. Saya pun cangkung lah, tengok kat mana kepala dia memandang tu kan. Lepas tu saya lihat mata saya tengok atas, saya nampak cermin tu ada 2 kan, satu tangan satu cermin. Faham. Besar. Warna dia warna dia adalah warna lebam, biru macam apa orang cakap tangan lebam gitu, biru kebiruan gitu. Biru pucat lah. Biru gelap gitu. Ya? Biru pucat lah bunyi kan. Pucat. Biru pucat. Okay, faham. Kuku tak kotor tau. Kuku dia bukan macam orang je macam kotor-kotor, tak, dia bersih. Bersih tapi dia warna biru pucat. Sebab dia ketuk cermin tu kan, kita nampak kuku dia tu putih. Kalau kita ni nampak macam ada merah-merah sikit kan, tapi kuku dia tu putih. Kuku dia besar. Dia ketuk je. Kalau aku nampak apa aku lari ke. Betul? Gila. Tapi sebab terlampau takut tu, dia kaku kat situ tau. Tak gerak, tak boleh nak rasa macam badan ni dia knock lah, keras gitu. Cuma boleh gerak kepala je, ikutkan dia punya pergerakan tangan tu. Faham. Dia lalu. Jadi itulah pengalaman pertama yang tak best lah kiranya kan. Okay, ini kisah pertama daripada Is. Kisah pertama dia pun bagi aku dia menarik seram. Hanya tangan saja muncul dah cukup untuk jump scare kat dia orang. Satu pengalaman yang cukup unik. Betul. So kita tak nak buang masa Abang Is, kita nak dengar kisah kedua Is pula. Yes. Okay, kisah kedua ni cerita pasal di pinggiran hutan lah. Sebab untuk balik ke rumah saya, kami kena lalu satu lorong jalan ni tau. Jalan ni kiri kanan dia berpaya dan berhutan, banyak pokok menjala lah. Okey, cerita dia tak jauh daripada cerita tangan ni lah. Episod tangan ni tak jauh, saya rasa dalam 2 bulan 3 bulan selepas kejadian tangan tu berlaku, kejadian di pinggir hutan ni pula. Okay. Saya ni nak balik ke sekolah. Jadi selalunya orang hantar akan trip ke rumah lah. Tapi satu hari tu gatal, minta pakcik tu hantar separuh jalan. Maknanya sebelum sampai ke rumah tu, rumah saya, lorong ke rumah saya tu, saya minta dia hantar di depan, lorong depan lah. Maknanya saya jalan kaki je sebab tak nak nyusahkan pakcik tu. So pakcik tu pun cakap okey lah, tak apalah, sebab lorong tu jalan terus saja, 2-3 rumah, lepas tu gate quarters kami. So tak jauh, dalam 10 minit lah kiranya jalan tu. Okay, dia cakap tak apalah, boleh lah. Dia pun dia lepaskan saya lah kiranya. Lepas tu saya pun jalan. Selalunya dekat kawasan pinggiran hutan ni lah, kiri kanan ni, dia ada bunyi burung-burung tau. Macam burung-burung kicauan, unggas-unggas, biang-biang, bunyi semua dah.
Tapi kali ni saya dah lalu, benda ni sunyi. Tak ada apa-apa. Sepi. Sepi je. Maknanya kalau jatuhkan pin ataupun batu jatuh kat ni belaga pun kita dengar. Macam itu. Tak ada ayam berkokok apa semua. Padahal depan daripada pinggiran hutan ni ada perkampungan lah. Nak sampai ke kuarter saya. Ayam pun tak berbunyi apa. Saya pun rasa macam janggal lah. Kita budak-budak kan. Mata gatal lah tengok kiri kanan lah. Selalu ada bunyi ni, tak ada bunyi. Dan lepas tu orang tak lalu. Orang kampung pun tak guna jalan tu. Ketika tu lah, tak ada pun motor lalu ke apa ke. Tak ada. Jadi saya pun jalan. Lepas ada satu tempat tu, kira pertengahan antara nak lepas ke pinggiran hutan tu, saya terberhenti. Sebab saya dengar ada bunyi macam libasan daun kering tu dilibas dengan ekor tau. Faham tak? Bila kita kumpulkan daun kering, kan? Lepas tu kita ambil tali, kita libaskan. Jadi saya pun perhatilah kat tepi belah kiri saya ni. Apa benda tu kan? Sebab pokok-pokok ni menjala-jala. Jadi kita tak nampak sangat lah kat dalam hutan tu apa dia lah kan. Saya duduk jenguk. Lepas tu bunyi lagi. Bunyi kocakan daun kering tu macam ada ekor binatang libas lah kat situ. Tak dengar bunyi tapi tak ada, kita tak nampak. Lepas tu saya pun undur lah belakang. Saya pun macam dah cekak pinggang ni, tertunduk-tunduk, tak nampak ni. Lepas tu saya pun undur lah belakang sambil cekak pinggang kan. Lepas tu saya tengok, kenapa pokok yang keliling saya ni dia macam daun-daun dia bergerak-gerak. Daun dia bergerak. Pokok menjalan ni semua bercantum. Kawasan tu ada, kita nampak dahan-dahan bawah. Kat bawah tu sekarang tak nampak. Pokok semua dah menjalar, dah tutup kawasan tu, kita tak nampak kat dalam apa yang berlaku lah. Lepas tu saya pun undur lagi belakang. Lepas undur belakang, lepas tu pokok ni saya nampak dengan jelas. Pokok ni telah berubah jadi kepala rimau. Faham tak? Daun-daun ni dia bercantum, dia rapat tu dia bentukkan seperti kepala rimau. Maksudnya satu pokok tu bentuk rimau ke atau pokok banyak tu dia gabung? Pokok tu stay. Daun-daun yang pokok menjala ni, dia menjala ikut bentuk kepala rimau. Kalau tengok kepala rimau tengah nganga tu, kan, dengan telinga dia, dengan muncung hidung dia tu semua komplit, tapi dia daun. Faham tak? Faham. Tengah nganga, saya di tengah-tengah. Dekat atas jalan simen tu yang besar sedepa tu, saya kat tengah simen tu, saya tengah cekak pinggang, kepala rimau tu muncul. Faham. Nampaklah dia punya kening dahi dia tu bentuk, mata dia merah. Ada pokok dahan macam warna merah, kiri kanan telinga. Cuma tak ada misai je, tapi bentuk rimau tu tengah nganga, macam nak baham kita tu ada bentuk tu. Dengan saya pun, sebab kita nampak benda tu, jadi saya macam sendiri je lah. Apa ni kan? Sebab dengar bunyi, sebab kita cek bunyi yang kocak, benda berkocak rumput kering tu. Tapi apa salah ada benda ni berubah? Pokok tu dia bergerak lambat tau, tapi dia boleh membentukkan bentuk kepala rimau tu. Dengan nganga dia, dengan taring dia, semua komplit. Memang saya tengah-tengah ni macam nak kena baham lah. Lepas tu saya pun undur ke belakang sampailah habis jalan simen yang besar sedepa tu. Maknanya sebab saya menghadap belah kiri, hutan belah kiri. Hutan belah kanan ni, saya dah termasuk dalam hutan belah kanan. Maknanya sebab saya dah, sebab takut kan kita berundur, kita dah terlepas pada jalan simen tu, saya dah terpijak tanah. Saya pijak tanah, lepas tu saya dah sandar, saya rasa belakang saya ni ada pokok besar yang tahan saya supaya macam jangan lari lah. Kita nak undur, saya nak masuk ke dalam hutan belah sana. Sebab saya takut nak lari, tak tahu nak lari mana. Saya reverse je lah.
mengundur je. Sebab takut benda tu dalam perasaan budak-budak, takut kena baham lah. Lepas tu tapi tak boleh undur lagi dah. Pokok belah sini macam menolak. Macam pergi masuk. Dia menahan. Menahan saya pada kedak masuk ke dalam. Gerak lagi. Lepas tu saya pun nak nangis lah. Masa tu terus terang cakap nangis lah. Tak tahu apa nak buat. Sampailah satu masa tu saya campak beg, sebab beg saya dah macam dah terlekat dekat pokok tu. Sebab kita dah undur try untuk tolak badan kita tu kan, untuk ke belakang kan, tapi tak boleh. Lepas tu saya buka beg, saya macam jalan ketam lah, ke tepi susu sampai habis jalan tembus ke kampung. Lepas tu saya lari, tinggalkan benda tu semua, habis buku-buku sekolah apa semua aku tinggalkan. Tak nak mencungak-cungak sampai ke rumah. Mak cakap mana beg? Saya cakap beg saya tinggal kat tepi hutan sebab ada rimau kejar. Lepas tu mak saya cakap ayat yang mak saya cakap, kau ni macam-macam lah, rimau lah, tangan lah, kan buku sekolah tu pergi ambil. So saya tak ambil sampai mak saya marah. Lepas tu saya minta jiran ada satu jiran pakcik ni lah ikut saya lah untuk pergi ambil beg tu balik. Saya cakap dengan pakcik tu juga, pakcik tu dah arwah dah, pakcik tu hilang di laut, dah arwah dah pakcik tu. Dia cakap tak apa, benda ni mungkin kau je yang nampak, orang lain tak nampak, tak apa, kita pergi sama-sama. So saya pergi dengan dia lah. Saya pergi dengan dia, beg tu still ada, tapi pokok tu semua tak ada. Daun-daun yang menjala-jala tu semua tak ada. Dia kembali hanya kepada bentuk asal ke memang hilang? Kembali kepada bentuk asal. Rumput-rumput kering yang kat bawah tu semua bersih, macam orang sapu. Tak ada pun rumput-rumput yang yang berselerak, yang kena lipas-lipas tu tak ada. Kat kawasan tu je tau. Kawasan lain tu macam tak diterusin lah. Yang situ je bersih, macam ada orang sapu bersihkan balik, clear je. Pokok-pokok yang menjala-jala yang bentuk mata merah tu semua tak ada. Okey. Sampai sekarang timbul persoalan, kenapa benda tu berlaku. Hutan tu bersih, kawasan pinggiran hutan tu bersih. Macam ada orang bersihkan lah. Mana rumput-rumput kering kat bawah pokok yang berbentuk rimau yang saya kena tu tak ada dah. Segala daun kering semua tak ada. Yang tinggal hanyalah batang-batang pokok yang tinggi tu je lah. Pokok yang daun yang menjala tu pun tak ada. Okey. Cerita kedua di luar kotak pemikiran aku juga kali ni. Betul. Belum pernah lagi aku dengar orang cerita pokok jadi rimau. Aku masih memikirkan bila pokok menjala tu dia membentuk jadi sekepala harimau. Sama ada warna dia kekal hijau ataupun warna jadi oranye. Hijau, warna tetap hijau. Cuma bentuk je lah. Mata dia merah. Bentuk mata dia tu dia datangkan asal dia daripada dahan pokok warna merah. Faham. Okey, dia faham, tengah nganga. Cuba bayangkan harimau tengah menganga tu, macam nak baham orang tu. Macam gitu, dengan taring dia tu semua, taring-taring dia semua berbalut dengan daun tau. Okey. Pokok dia ni yang menjala ni bukan jenis pokok yang biasa-biasa daun kecil-kecil. Dia daun yang lebar-lebar besar tangan gitu. Faham. Kalau sebab saya ni selalu nak buat contoh bagi orang nampak kan. Kalau tengok cerita Puteri Gunung Ledang, masa Hang Tuah nak pergi naik atas dengan nak melamar tu kan ada satu part yang pokok menjala tarik manusia tu. Pergaduhan antara situ semua kan. Pokok jenis macam gitu. Okey. Maknanya besar lah pokok tu. Pokok dia besar. Daun dia yang akar menjala tu besar-besar macam mana yang berlaku dekat Puteri Gunung Ledang tu, lebih kurang lah. Kira besar-besar lengan kita lah. Ada punya. Tak, besar 2 tapak tangan. Sebab tu dia boleh berbentukkan bentuk rimau tu dengan tutup cantik. Okey, faham.
Maksudnya sepanjang benda tu dia berbentuk harimau, abang nampak dah pergerakan tu gerak smooth ke? Nampak pokok tu menjala naik. Selalunya kita boleh cakap pokok ni lambat nak membesar. Macam mana dia menjala? Kan hari ni saya nampak live. Masa tu lah umur baru berapa kan? Live. Pokok tu menjala naik, dia lilit kat batang pokok ni, dia naik lagi. Lepas tu dia buatnya bentuk telinga, lepas telinga tu tajam, bucu turun bawah lagi, nanti daun akar yang lain naik lagi, dia bertimpa-timpa, lepas tu membentuk hidung rimau. Dia turun, dia nak lekuk dekat bawah hidung rimau tu pun ada. Cuma dia tak ada misai je. Faham. Misai rimau dia tak ada, tapi bentuk rimau tengah dengan taring tu, daun tu menutup antara satu sama lain sampai dah dia bentuk macam taring. Satu-satu. Okay, masa dia jadi rimau tu dia tak keluarkan bunyi mengaum lah. Maksud tak ada lah. Dia cuma yang bunyi yang ada adalah bunyi ranting ataupun daun yang kita macam bergerak tu. Okay, faham. Macam ni gitu lah. Faham. Dia balut. Dia makan masa yang lama tau. Dia bukannya jadi tu bergerak cepat, tapi kita nampak dia bergerak. Proses dia. Wow. Okay, sebab dekat pulau yang saya duduk selama 8 tahun ni, dia terdapat pelbagai apa orang cakap, legenda, pantang larang. Jadi saya ni mungkin dapat benda-benda ni mungkin starting sebab saya duduk sini lah, duduk di pulau ni. Macam tahu je pulau ni. Macam tahu je. Rasanya Rasa tahu. agaknya kot. Kalau ada abang cakap tu ada sejarah semua tu lebih kurang kot. Cerita pulau apa lagi banyak ada. Boleh teka pulau tu. Apalah, bagi penonton teka dah. Komen dah. Kalau korang rasa tahu pulau tu apa, korang komen je dah kat bawah tu. Komen kat bawah. Pulau apa. Sebab pulau ni dia tak boleh tumpah cuka dekat tanah dia. Pantang larang yang paling besar yang kami baru pindah, orang kampung terus jumpa, dia menjemput kami bukan semata-mata untuk jemput tau. Dia jemput kami satu keluarga pukul 12.30 malam. First yang dia cakap, selamat datang ke pulau ni. Lepas tu dia orang kampung perempuan tarik mak saya, cakap dengan mak saya, jangan sesekali tumpahkan cuka di tanah. Kalau kat simen tak apa, kat kayu tak apa, jangan di tanah yang ada rumput, ada apa, tanah bare land lah, tak boleh. Nanti semua binatang berbisa akan keluar. Sebab pulau ni tak ada binatang yang berbisa. Even ular pun tak berbisa, dikabarkan lah. Faham. Okey Mi, dua cerita daripada Is. Cerita pertama berkenaan tangan, kedua pasal rimau daripada pokok. Daripada aku kecil sampai membesar, orang selalu cerita kena kejar bungkus, kena kejar dengan Fatimah Rokas, kena kejar dengan benda common orang pernah nampak. Tapi kali ni Is bercerita pasal tangan. Tangan tu aku dah pelik dah, tangan je besar. Besar. Lepas tu yang ni pokok jadi rimau. Walaupun ia kedengaran agak mustahil, tapi aku tak menafikan lah benda ni. Hanya yang tertentu je dapat merasai benda-benda macam gini lah. Betul. Dia orang kata orang yang mungkin terpilih untuk melihat, rezeki dia untuk melihat kekuasaan Allah, kita tak tahu, wallahualam. Sama ada ini anugerah ataupun ujian. Betul. Okey. Ini pada ini kalau boleh tak perlulah ada benda-benda macam gini. Sebab kalau siapa yang ada hijab yang ke-6 ni kan, tanyalah, kemungkinannya ramai daripada kami ni semua kalau boleh tak nak benda ni. Faham. Sebab benda ni kadang-kadang, maaf cakap dia jadikan saya lah, saya cakap pasal saya orang akan tidak berkawan. Sebab apa? Kami ni selalu tiba-tiba emosional bertukar. Emosi akan sentiasa bertukar. Tengah-tengah happy je tiba-tiba jadi marah. Kami bukan marah sebab anda sekalian. Kami marah ni sebab di balik
anda semua ni Ada yang benda-benda yang buat kita tak suka. Saya tak suka. Saya ada lagi kalau ada episod yang akan datang, saya boleh cerita pasal yang saya marah. Lepas tu starting orang tak nak kawan dengan saya sebab dia ingat saya ni tak mental disorder. Jadi adalah kalau ada cerita. Lepas tu ada orang nasihat dengan saya. Dia cakap, cuba anda dah dapat benda ni, cuba ubah benda tu untuk manfaatkan. Dia cakap kan. Tapi ke jalan Allah, dia cakap, jangan gunakan benda yang tak elok. Jadi saya cubalah start pada tu, barulah saya nampak adalah positif dia. Tapi dalam positif dia tu, kita kena ada pengorbanan yang lain pula lah. Alright. Oh, itu nasihat daripada Is kepada anda semua. Bukan mudah Yes, betul. Hijab dibuka, orang semua nak request nak lah tengok hantu, nak tengok hantu. Orang yang ada mata boleh lihat ni pun tak nak tengok. Orang tak faham. Sebab diorang tak pernah rasa. Mungkin sebab tu diorang nak. Bila dah nak nanti tahu ni. Tapi apa pun kita belajarlah daripada kisah orang-orang yang terpilih macam gini. Betul. Dan nasihat kau ada nasihat ni? Tak ada nasihat. So nasihat aku pada jiwa cerita ni, kita dengar berdua cerita ni pun di luar kotak fikiran kan. Di luar kotak fikiran. Apabila di luar kotak fikiran ni, wallahualam, ni semua kerja Tuhan. Yes. Alam ni luas ni. Sebab benda alam gaib ni kau orang tak boleh nak amal apa benda yang berlaku. Semua ni kerja Tuhan. Kau jangan cakap mengarut dah main barang abang ni. Kau aku dengar kalau kau orang komen kau tu memang sepak kau. Sebab aku tahu dah yang tengok ni. Macam aku cakap daripada video awal, cerita ni sekadar perkongsian dan pengalaman. Terpulang kepada anda untuk percaya atau tidak. Ini semua antara pencerita dengan Allah. Dia dah tahu perkara ni sejauh mana, apa yang dia lalui. Kita sebagai penonton mendengar, ambil iktibar, ambil benda-benda yang penting kan. Pelajaran kat sini itu paling penting. Betul. Bukan sekadar korang tengok hiburan seram saja, korang carilah ilmu dalam hiburan seram. InsyaAllah ada. InsyaAllah ada. Okey. Banyak pengajaran. Betul. Kita sampai di sini untuk episod part pertama sekadar. Aku rasa mungkin akan ada orang request lagi nak dengar kisah kedua Is nanti. Ada lagi kan kisah kedua nanti? Mana tahu part 2? Ada. Kalau ada yang nak. Ada. Dia cerita daripada kecil sampailah sekarang ada. Ada bahagian-bahagian dia. Banyak lagi ni. Banyak. Cerita satu, cerita kedua pun bagi aku dah menarik kan. Di luar kotak, selama yang aku hidup ni aku tak pernah dengar pun kisah-kisah seram macam ni. So bagi aku secara sendiri aku minat untuk dengar part tu. Dan kepada korang, so korang nilai sendiri untuk sama ada nak part tu atau tidak. Kalau korang nak, just komen korang untuk part tu. Dan insyaAllah kita akan recordkan part tu untuk korang semua daripada Is. Alright. Apa pun itu saja pada malam ni, Bis. Terima kasih kepada anda yang setia dengan kami hingga akhir video ini. Sekali lagi suka untuk diingatkan kepada anda, silalah tekan butang like, share dan juga subscribe. Terima kasih. Jumpa anda di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.